Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan sesi kuliah maghrib menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, ditulis oleh almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada dalam bab berkaitan dengan perkahwinan dan kehidupan berkeluarga. Kita sambung muka surat 404. Tu Nabi 404. Tajuk dia menahan isteri dengan baik atau menceraikannya dengan baik. Selepas kita dah bincang bulan lepas mengenai talak, talak satu lepas satu, talak satu lepas satu. Baik, kalau kita muka surat 404, menahan isteri dengan baik atau menceraikannya dengan baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, apabila seorang suami mentalakkan isterinya, menceraikan isterinya, dan berlalu tempoh iddahnya ke tempoh yang hampir selesai, maka pada ketika itu terdapat dua perkara yang patut diperhatikan oleh suami itu. Jadi semua wanita suami belaka perhatikan kalau dia menceraikan isteri. Nah, walaupun kita tidak ada niat nak menceraikan, kena mengaji juga bab cerai. Sebab berkemungkinan dalam hidup berkeluarga akan ada cerai. Jadi kalau nak cerai baru nak mengaji, masalah. Nah, tuan-tuan muslim dan muslimat yang dirahmati, kita mengaji bab cerai bukan arti kita nak ceraikan dia. Dia ni mengaji untuk lepas fardu ain dan kita tak nak buat benda tu. Nah, hak ni mengaji tak perlu buat. Tuan-tuan muslim dan muslimat yang dirahmati sekalian, tak perlu kita buat. Tapi kalau kita buat, kita dah ada ilmu tentangnya. Baik, jadi bila seorang suami menceraikan isteri, dia ada tempoh iddah. Iddah tu mengaji bab dia pula lah. Ada iddah isteri yang masih ada haid, isteri yang sudah tidak ada haid, isteri yang belum disetubuhi, macam-macam iddah, ada pelbagai. Isteri yang kematian suami mungkin kita dah sebut sebelum daripada ini. Dia tak perlu diulang semula. Sebut ringkas iddah. Faham-faham lah? Nak faham sendiri. Baik, bila dah hampir tamat tempoh, contoh isteri yang masih ada haid, isteri masih ada haid, dia tempoh dia 3 kali suci. Setelah dia lalu 1 kali suci, 2 kali suci, nak masuk yang ketiga kali suci gitu. Hampir-hampir dah, mungkin esok, mungkin lusa kita kena buat keputusan. Apa kita nak buat dengan dia? Baik, ada 2 keputusan yang boleh kita buat, salah satu. Kita boleh buat dua-dua, salah satu. Yang pertama ialah dia menahan isterinya dengan cara yang baik. Bukan tahan dengan tangan. Nah, ini bahasa. Dia menahan isterinya dengan cara yang baik, iaitu dengan kembali ke pangkuan isterinya dengan cara yang baik dan damai.
Tahan tu pegang. Ambil ayat Quran, fa imsakum bima'rufin au tasrihum bima'ruf. Imsak pegang. Waktu imsak, waktu kita mula berpegang untuk mula nak puasa. Nah, tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalimah imsak pegang. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah kamu daripada binatang yang dia tahan, dia pegang untuk kamu. Binatang burung, anjing, kita latih dia, kita lepas dia pergi tangkap binatang kancil contoh, dia bawa balik tu, kita boleh makan. Binatang dia tangkap, dia tahan, dia pegang, amsaka. Maka dia terjemah tahan, pegang. Artinya kita rujuk balik. Yang pertama kita rujuk balik bila contoh hari ni esok nak habis, lusa nak habis, jadi keputusan kita kena buat sama ada kita nak pegang artinya rujuk balik, dia jadi isteri kita balik tu pegang. Maka rujuklah balik. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati, itu keputusan pertama hak kita boleh buat setelah dia melalui 2 kali suci dan nak berakhir dengan suci yang ketiga. Jadi kita boleh pegang dia, artinya kita rujuk kembali, dia jadi hak kita balik, termasuk pegang. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, dengan cara yang baik dan damai. Tidak ada udang di sebalik. Pandai dah. Cara kuih tiaw. Mi tak ada udang. Cara kuih tiaw ada udang. Tapi kalau ada udang di sebalik cara kuih tiaw, kita tengok dia macam mana. Nah, makna dia tidak ada niat apa-apa. Memang dia nak rujuk balik dengan isteri dia, tidak ada niat lain untuk nak berdamai dengan dia, nak jadikan dia isteri kita semula dan kita nak hidup aman damai sampai mati. Itu tidak ada cara, tidak ada niat lain. Kalau ada niat lain, itu tak boleh. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati, dan bukan dengan maksud membuat susah dan membahayakan. Itu tak boleh. Mana contoh isteri dia nak nikah lain, nanti dia cerita, mudarat. Isteri dia tu nak nikah lain, dia cerai. Dekat nak habis iddah, kalau habis iddah kita tak rujuk, maka dia jadi tertalak, cerai lah. Bila cerai dia boleh nikah dengan lelaki hak dia nak nikah. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, kita tak nak dia menikah. Elok nak habis, esok nak habis tempoh, kita rujuk mula. Rujuk dengan tujuan apa? Nak melambatkan isteri kita tu menikah orang lain. Lepas tu esok cerai balik. Dia kena tunggu pula 3 kali suci. Masuk hujung-hujung 3 kali suci hak nak akhir dah tu, kita rujuk balik. Lepas tu kita cerai balik. Bila dia boleh nikah macam nasib? Lambat kita dah. Lambat kita. Tujuan ada udang di sebalik cara kuih. Itu tak boleh, itu haram. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, itu satu. Rujuk dengan tujuan baik, bukan tujuan lain. Pilihan kedua, dia membebaskan isterinya itu dengan menjatuhkan talak secara baik. Anda tak rujuk, biarkan saja habis tempoh itu, maka dia akan tertalak dengan automatiknya. Bila suami tak rujuk, habislah selepas tamat waktu iddah, iaitu dengan membiarkan wanita itu menjalani iddahnya dengan sempurna 3 kali suci, dan ketika itu terpisahlah dia dari ikatan suaminya dengan baik, tanpa ada gangguan dan ancaman, dan tidak ada tuntutan hak di antara satu dengan yang lain. 2 pilihan saja. At-talaqu marratan, talak itu ada 2 kali, cerai itu ada 2 kali peluang kita untuk cerai, boleh rujuk balik. Fa imsakum bima'rufin, maka kamu boleh pegang isteri kamu dengan cara baik. Mana rujuk balik dengan cara baik, tidak ada niat lain. Au tasrihum bi ihsan, ataupun kamu lepaskan dia, tak rujuk balik, lepaskan dia tu cerai dengan cara yang baik juga, tidak ada dendam apa-apa. Itulah yang diajar oleh agama. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, Islam artinya damai, tidak ada permusuhan. Anak pegang balik, peganglah dengan cara baik. Anak lepas dengan cara baik, tidak ada dendam. Baik, tidak harus bagi suami kembali kepada isterinya sebelum selesai tempoh iddahnya dengan maksud hendak menyakiti hati isterinya, supaya memanjangkan lagi iddahnya dan bertujuan untuk menahannya daripada berkahwin lagi dengan lelaki lain.
supaya tertangguh masa untuk membenarkan dia berkahwin lagi. Cara beginilah yang sering berlaku pada zaman jahiliah dulu. Nah, ini budaya dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau kita buat semula hari ini, perangai ini, nama dia jahiliah moden. Nah, walaupun kita sudah moden, ada macam-macam kemudahan yang kita ada zaman dulu. Zaman dulu naik kuda, naik unta, kita boleh naik kenderaan darat, ada udara, ada laut, ada. Zaman dulu tidak ada alat perhubungan yang canggih macam kita ada macam-macam. Tapi perangai tak ubah macam orang zaman dulu, jahiliah moden. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia cuma membangun dari segi dunia, dia berkembang dengan teknologi, tapi akhlak dia masih ditakut lama, akhlak jahiliyah. Hak ni kita tak mau. Sebab tu kita nak dua-dua ni meningkat. Nah, tamadun kita meningkat, lebih canggih, akhlak kita pun canggih. Dia tak nak hak dunia naik, hak akhirat ataupun hak Islam masih ditakut lama. Ini berat sebelah nama dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tinggalkan jahiliah. Nah, tinggalkan jahiliah yang zaman Nabi sebelum zaman Nabi dulu. Kita hidup bukan zaman jahiliah, kita hidup zaman Islam, zaman penuh dengan kedamaian dan kecerdikan. Tak perlu ikut perangai orang-orang bodoh di zaman jahiliah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, hukum dia haram. Nah, buat macam tu hukum dia haram. Nampak macam tidak melanggar syariat, memang tak langgar. Elok nak habis, dia rujuk balik. Memang boleh pun, boleh rujuk sebelum habis, tak langgar syariat. Lepas tu dia cerai semula, boleh cerai. Tak ada cerai kali kedua. Cerai boleh tekak 2 kali untuk rujuk. Lepas tu dia rujuk semula dekat nak habis, tidak langgar syariat. Nampak sama, okey kan? Di segi undang-undang dia ikut. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tetapi niat dia lain untuk memudaratkan isteri, maka niat itulah yang dikira jahat. Innamal a'malu binniyat. Walaupun nampak di segi zahir dia seiring sekata dengan syariat, tak canggah apa-apa, tapi niat dia untuk memudaratkan isteri dia, itulah yang kata haram dan berdosa. Nah, Islam dia 3. Dia zahir, ada batin, ada perkataan. Ada zahir, ada batin, ada perkataan. Dikira semua. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan penganiayaan terhadap wanita dalam Al-Quranul Karim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah 231. 231. Maksudnya, dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, kemudian mereka hampir habis tempoh iddahnya, wa iza talaqtumun nisa, apabila kamu telah menceraikan isteri, talaqtum fi'il madhi, ngaji bila sikit-sikit. Nak kita Quran bukan mudah-mudah kita nak tafsir. Dia kena mengaji ilmu dia. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, wa iza talaqtumun nisa, apabila kamu telah menceraikan. Talaqtum artinya fi'il madhi past tense. Telah cerai. Fabalagna ajalahun, fabalagna pun fi'il madhi, telah mencapai, telah sampai. Balagha sampai, balik sampai, akil berakal, balik sampai umur. Fabalagna maka telah sampai, ajalahunna tempoh iddahnya, ajal tempoh. Nah, walikulli ummatin ajal, setiap umat itu ada ajal di tempoh dia. Fa iza jaa ajaluhum,
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal tempoh dia, maka tidak akan didahulukan ataupun diakhirkan walaupun satu saat. Baik, apabila telah sampai tempoh iddahnya, macam mana kita nak faham? Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, saat kita duduk mengaji dalam fiqh, bila dah sampai tempoh tak boleh dah kita nak rujuk. Sebab apa dia kata fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf au sarrihuhunna bima'ruf. Maka hendaklah kamu pegang mereka dengan baik, artinya rujuk, ataupun kamu ceraikan mereka dengan baik. Cerai memang boleh. Bila habis iddah, contoh 3 kali suci, cukup 3 kali suci, memang dia cerai dah. Tapi macam mana kita nak rujuk sedangkan sudah sampai cukup tempoh 3 kali suci? Quran sebut dengan fi'il madhi. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tengok terjemah bawah. Kemudian mereka hampir habis tempoh iddahnya, hampir, diterjemah hampir. Macam mana boleh jadi hampir? Ambil Quran noh. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ngaji pi sikit nasi. Pada duduk saja. Kita tak ngaji tak tahu, kita ingat mudah. Kita pergi ayat lain. Wa iza kumtum ila shalah fagsilu wujuhakum. Dan apabila kamu kumtum tu telah melaksanakan solat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kamu. Mana ambil wudu? Betul ayat tu? Betul. Solat habis dulu baru ambil wudu. Ayat tu kumtum telah selesai solat. Mana ayat tu dengan makna fi'il madhi, dengan makna hampir melaksanakan solat, ambil wudu dulu. Nah, ada fi'il madhi dengan makna hampir nak berlaku. Qad qamatis solah, tutup bila ada qamat. Qad qamatis solah, qad qamat arti telah didirikan solat, telah didirikan solat, telah didirikan, mana baru nak solat. Maka di situ dengan makna hampir nak dilaksanakan solat. Itu nama dia ilmu bahasa Arab yang kita nak kena ngaji bila kita nak tafsir Quran. Bukan boleh tafsir mudah-mudah tanpa menguasainya. Nah, hari ini banyak orang nak tafsir Quran ikut kepala otak dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Wa iza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna, apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, kemudian mereka hampir ni hak tafsir ni. Hak terjemah secara tafsir. Terjemah secara tu telah selesai waktu itu. Kemudian mereka hampir habis tempoh iddahnya, maka bolehlah kamu pegang mereka, rujuk. Pegang tu rujuk dengan cara yang baik, atau lepaskan mereka dengan cara yang baik. Itu cara hak boleh kita buat. Setakat tu kan? Allah kata apa? Dan janganlah kamu pegang mereka yang dirujuk semula dengan maksud memberi mudarat, kerana kamu hendak melakukan kezaliman terhadap mereka, dan sesiapa yang melakukan demikian maka sesungguhnya dia menganiaya dirinya sendiri, zalim. Dia menzalimi diri dia sendiri. Sebab apa menzalimi diri dia sendiri? Dia kan menzalimi isteri dia. Bila nak habis iddah, dia pergi rujuk, nak bagi lambat. Lepas tu cerai semula. Lepas tu nak habis iddah, dia pergi rujuk. Dia sedang menzalimi isteri dia. Kenapa Quran kata dia menzalimi diri dia sendiri? Jawab, malahnya aku belanja free. Nak makan apa cakap? Balasan dari Allah tu lagu mana? Oh, pandai-pandai. Malah ni makan apa tak apa. Nak kita pergi hotel Seri Malaysia. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, makna nampak dia menzalimi isteri dia lah. Tapi sebenarnya dia sedang menzalimi diri dia sendiri, sebab perbuatan dia buat tu akan mencampakkan diri dia masuk ke neraka. Itu maksud menzalimi dirinya sendiri. Cik Nasir sudah lepas. Nah, dia diiktiraf sebagai ulama tafsir. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itu maksud dia. Dia nampak macam dia menzalimi orang, tapi sebenarnya dia sedang menzalimi diri sendiri, sebab dia akan dicampak masuk neraka dengan perbuatan itu. Sama, yang bagi hutang 100 bayar paling 120. Dia sedang menzalimi orang lain dengan cara riba. Bagi hutang 100 bayar 120. Bagi hutang 1000 bayar balik 1200. Dia menzalimi orang. Pada zahir, sebenarnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri, sebab dengan dia melakukan riba,
dia akan dicampak masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Makna setiap dosa kita buat, maka kita menzalimi diri kita sendiri sebab kita sedang mencampakkan diri kita ke lembah binasa. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat hukum Allah Subhanahu wa taala itu sebagai ejek-ejekan dan permainan. Allah buat hukum cantik dah, tapi kamu pula pergi niat kok lain. Nah, niat kok lain itu kamu sedang mempermain-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kenanglah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kamu. Perempuan ni perempuan kena kenang. Perempuan zaman jahiliah depa tak dapat macam ni. Nah, suami depa boleh cerai bila-bila masa, boleh buat perangai macam ni. Dekat nak habis dah rujuk mula, lepas tu cerai mula, dekat nak habis dah rujuk semula. Ada hak melakukan sumpah tak nak bersama dengan isteri dah. Sumpah tak nak bersetubuh. Nanti kita akan baca selepas daripada ni, ilak dalam Islamnya. Maka bila seorang suami sumpah tidak akan bersama dengan isteri, maka isteri dia akan tertalak dengan serta-merta, dan isteri itu tak boleh nikah dengan siapa-siapa sampai mati. Jahat. Islam datang membela kaum wanita. Nah, sebab tu wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingat nikmat Allah kepada kamu. Tak sama jahiliah dulu lain. Orang perempuan jahiliah bukan kata apa, tidak ada nilai. Mereka dibunuh daripada kecil pun banyak. Nah, sampah masyarakat dikata sebagai scorpion, penghisap darah. Tu orang perempuan di zaman jahiliah tidak ada nilai sebagai manusia, macam binatang. Allah Subhanahu wa taala angkat darjat wanita bila Islam sampai, nah, sama taraf dengan lelaki. Inna akramakum indallahi atqakum, sama taraf. Nah, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, kami cipta kamu daripada lelaki dan perempuan. Tapi Allah nak nilai hak mana baik, lelaki baik ke perempuan baik ke? Hak hujung ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan kamu yang paling bertakwa. Tak kiralah kamu lelaki atau perempuan. Kalau lelaki itu paling bertakwa, dia paling mulia di sisi Allah. Kalau perempuan paling bertakwa, dia pula paling mulia di sisi Allah. Tak kira lelaki perempuan. Islam angkat sama taraf. Lelaki dan perempuan kena cukup banyak. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang begitu banyak ke atas kamu. Nikmat Islam tu, nah, mengubah cara hidup manusia daripada dizalimi kepada tidak dizalimi. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan kenanglah apa yang diturunkan kepada kamu, iaitu kitab Al-Quranul Karim dan ilmu hikmah ataupun hadis-hadis, untuk memberi pengajaran kepada kamu dengannya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Baik, jadi selesai untuk bahagian ni. Jadi tak boleh haram dan berdosa besar seorang suami dia buat perangai macam tadi. Nah, dia agak nak habis, dia tahan, dia rujuk semula dengan tujuan yang jahat, hukum dia haram, tak boleh buat gitu. Baik, tuan-tuan, maksud yang seterusnya. Tidak boleh menahan janda daripada berkahwin dengan sesiapa yang disukainya. Baik, apabila sudah selesai iddah wanita yang ditalakkan itu, ini cerita selesai iddah, mana suami dia tak rujuk. Nah, sebab tadi ada pilihan, bila hampir selesai iddah, kalau suami ada dua pilihan, sama ada rujuk ataupun biarkan iddah berlalu, cerai, begitu saja. Hak ni kira suami tak rujuk, iddah seorang perempuan yang ditalak sudah selesai dan dia pun automatiklah diceraikan. Maka tidak dibolehkan bagi bekas suaminya atau walinya. Bekas suami ataupun ayah dia ataupun siapa-siapa yang jadi wali dia, adik dia ke, abang dia ke, pak nakan ke, pupu ke, boleh jadi wali dia. Atau sesiapa sahaja selain kedua mereka ini, untuk menahannya daripada berkahwin lagi dengan sesiapa yang disukainya. Kita tak ada hak. Tidak boleh menghalang keinginannya untuk berkahwin selagi mana lelaki yang meminangnya dan dia juga sudah bersetuju dengan peminangan itu, dan didapati kedua-duanya sudah menampakkan keinginan untuk mendirikan rumah tangga dengan cara yang baik dan selaras dengan petunjuk agama dan adat istiadat. Apa yang biasanya berlaku pada setengah lelaki yang cuba menunjukkan kuasanya ke atas isterinya yang sudah ditalaknya agar dia tidak boleh berkahwin lagi dengan bekas isterinya itu, adalah dengan cara mengancamnya
atau mengancam kaum keluarganya dengan meninggalkan bala bencana ke atas mereka, dengan menimpakan bala bencana ke atas mereka jika bekas isterinya itu ingin berkahwin lagi. Semua ini adalah dari amalan kaum jahiliah pada ketika dahulu juga. Nah, Samsing apa? Samsing tak kucing dah. Samsing kampung dusun. Samsing kampung dusun sebab dia tak boleh menikah dengan tu, dia buat perangai. Ibaratkan rumah kawan tu. Nah, tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, dan perangai megat alam sengketa. Ya, perangai ini tu. Dia tak boleh, orang lain pun tak boleh. Baik, tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, tak boleh. Ada bunyi viral dalam YouTube. Yang viral kan itu isteri tu lah, isteri tu. Sebab dia tak tahan. Dia sudah bercerai dengan suami dia. Suami dia tidak rujuk dah, dia tak. Tapi cerai talak 3 tak silap saya. Tak boleh nak rujuk dah. Nak nikah baru pun tak boleh. Bila bekas suami tahu isteri dia nak nikah, hari-hari dia pergi rumah. Sampai dia kunci pintu pagar, dia ambil video. Dia tak hampir balik, hang tak ada kena mena dengan aku. Hampir balik. Hang tu bukan suami aku. Tengok. Jangan tengok ni. Cik Nasir aku tahu. Tengok benda lain. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia viral benda tu. Mana lama. Tak boleh. Bekas suami tak boleh duduk kacau dah. Isteri dia nak nikah sampai ikut suka hati dia. Siapa suruh hang cerai? Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tidak ada hak. Walaupun dia cerai talak 1, hak talak 3 lagi tak ada hak. Hak talak 1 dia dah tak rujuk mula, dia pun tak kahwin semula dengan bekas isteri dia. Lepas tu ada orang lain nak pergi menikah, dia pergi wani dengan isteri. Hang jangan duk terima. Ni Cik Nasir. Baik contoh tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tak boleh. Hukum dia haram. Mana kita tidak ada hak. Wali pun tak ada hak. Wali bapa sekalipun tidak ada hak untuk halal. Biasanya wali kan halal nak nikah kalau bekas suami dia tu. Dulu suami dia menceraikan dia sebab ada masalah suami tu. Nah, lepas tu bekas suami dia tu nak rujuk balik dengan isteri dia. Hak bapak ni tak bagi. Bapak masuk campur, dia tak bagi. Dia tu hanya duk terima bekas suami hang tu. Banyak lagi lelaki lain. Cik Nasir juga anak. Kena lagi. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tak boleh. Dulu masa dia dulu mungkin dia ada masalah, lah mungkin dia bertaubat, kita bukan tahu. Dia nak kembali semula pada isteri dia, mungkin dia ada anak, dia rindu pada anak dia, dan isteri pun redha nak kembali, sama-sama suka nak kembali. Ya kita pergi halang buat apa? Tidak ada hak. Walaupun kita wali, kita tidak ada hak menghalang perkahwinan anak perempuan kita dengan bekas suami dia. Walaupun dulu pernah menceraikan dia dan kita pun jadi benci dengan dia, pasti dia pun nak satu balik. Hak suami pun dah menyesal dengan perbuatan dulu, kita tak boleh kata apa. Tidak ada hak masuk campur. Hari ni masalah duk jadi, ibu bapa masuk campur, tu masalah. Nah, tak boleh masuk campur. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau depa bergaduh sama-sama, depa biar depa selesai sendiri. Dan kita duk jadi batu api nasihat tak apa. Nasihat tu untuk dua-dua sekali, yang duk masuk belah anak. Nah, hak belah perempuan masuk belah anak perempuan dia, hak belah lelaki masuk belah anak lelaki dia, jadi bergaduh. Asal bergaduh 2 orang saja, suami isteri, lelaki bergaduh jadi keluarga pula. Jadi makin besar. Lepas tu Islam tak benar kita campur tangan. Nah, biar dia selesai, dia pandai menikah, pandai bergaduh, pandai selesai. Hanya tu. Nah, ini kacau. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dan selain itu, hal yang berkaitan dengan penentangan keluarga ni, isteri dan kaum kerabatnya untuk menghalangnya kembali kepada bekas suami yang telah mentalaknya itu, sedangkan bekas suaminya itu ingin kembali kepada bekas isterinya, dan kedua-duanya mengaku mahu kembali dan berdamai semula, sambil mahu memulihkan keretakan perhubungan yang pernah berlaku di antara mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud bahawa berdamai itu adalah lebih baik. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, lagi teruk kalau kita menyebabkan anak-anak menantu kita bercerai. Lagi teruk.
Seperti berlaku pada mak dara. Kenal mak dara? Ya nasi? Nasi kurang kenal. Ibu mertuaku. Mula-mula dia pergi menikah pun tak tahu dah. Nah, perempuan mana boleh jadi wali. Perempuan tak boleh jadi wali. Wali semua belah lelaki. Bapa, datuk, nah, adik lelaki, adik perempuan, pak menakan, sepupu, hak lelaki. Mak mana boleh. Mak memaksa anak nikah, panggil tu imam nikah anak dia. Mak tu mana boleh paksa. Dia bukan wali. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, mak tidak boleh mewakilkan imam kahwinkan anak dia. Tak boleh wakil bapa atau datuk atau wali-wali lain. Ada 10 wali termasuk wali hakim jadi sebelah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Kemudian dia pula dia bagi nikah, lepas tu dia ceraikan, dia pisahkan. Dia bawa balik anak dia ke mana? Jangan saya Thailand, kan Thailand, Singapura. Nah, balik ke Singapura. Kemudian dia tipu, dia tulis surat kepada Kasim Selamat. Dia kata isteri dia Sabariyah sudah meninggal dunia. Menangislah Kasim sehingga buta. Jahat mak tu. Jangan jadi mak macam tu. Nah, filem tu buat kita supaya kita jangan jadi macam tu. Ibu mertua yang jahat memisahkan dua anak dan menantu dia dengan cara tipu. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, akhir sekali Kasim buta semula. Dan mak dara pun mati. Allah kasih balasan dia. Jahat kan? Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tak boleh begitu. Nah, kita perlu satukan, bukan kita pisahkan. Baik, tuan-tuan, tengok Quran kata apa. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Zalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu lalu habis masa iddah mereka, tengok sama tadi kan. Wa iza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna, tadi bersama. Wa iza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna. Tapi hak ni hak nombor 1 ayat 231, fabalagna ajalahunna ditimah hampir tamat tempoh iddah. Hak ni kalimah sama, fabalagna ajalahunna ditimah sudah habis tempoh iddah. Macam tu. Mana? Tengok lagi. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, telah habis tempoh iddah mereka, maka janganlah kamu wahai wali-wali nikah menahan mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka. Tak boleh tahan. Allah tak bagi. Kalau kita buat, haram dan berdosa. Apabila mereka lelaki dan perempuan itu, suami isteri tadi, bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik yang dibenarkan oleh syarak. Kalau mereka dah setuju, tak boleh kata apa. Demikianlah diberi ingatan dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Kita membenarkan dia berkahwin semula dengan bekas suami dia, itulah lebih benar dan lebih suci. Ini dalil siapa-siapa yang menghalang, hukum dia berdosa dan haram. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan apa jua yang baik untuk kamu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Kita rasai dia nak balik semula dengan suami dia. Kan suami dulu ceraikan dia, jahat suami dia tu. Kaki dadah dah ketum tak jauh. Tiba-tiba lepas cerai, macam mana dia nak balik mula ni? Hak pak tua, hak pak perempuan duk fikir. Elok ke tak elok ni? Tapi budak lelaki tu dah bertaubat nasuha dah. Tapi bagi dia rasa rasa tak elok untuk depa kembali semula. Lepas tu Allah sebut di hujung, Allah mengetahui, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu yang tak tahu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, jadi kalau dia pun nak kahwin semula, izinkan balik.
Sebab Allah suruh ni, dia tak bagi kita larang sebab dia tahu. Macam ayat lain, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Difardukan atas kamu berperang dan kamu tak suka berperang. Siapa suka perang mati. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, peperangan ini akan menyebabkan banyak kematian. Bagaimana berlaku lah ni lah. Budak-budak ramai mati perang. Syahid tu cerita lain lah. Nah, baik, jadi Allah sebut kutiba alaikumul qital, difardukan atas kamu perang, wa huwa kurhul lakum. Allah tahu kamu tak suka perang, suka perdamaian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Nah, boleh jadi kamu benda hak kamu tak suka itu lebih baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Dan boleh jadi juga benda hak kamu suka tu tak elok. Allah sebut ni, boleh jadi benda hak kamu tak suka itu elok bagi kamu, dan boleh jadi benda hak kamu suka tu tak elok bagi kamu. Di hujung ayat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu yang tak tahu. Jadi kita tak tahu. Jadi kita redha saja sebab Allah suruh kita jangan kacau. Teruskan. Kalau jadi pula tu cerita lain. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, ini cerita dia kalau tak ada masalah. Kalau ada masalah lain tu terpulanglah. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati, contoh anak kita disihir, ada ke? Budak tu tak berubah pun. Macam mana anak kita boleh berkenan semula dengan bekas suami? Rupanya dia guna apa dia nasib? Sihir tu apa dia? Nama dia? Guna. Waktu cerita lain tu, itu tak masuk sini. Kalau kita tahu anak kita sebenarnya memang benci dah bekas suami dia pun bukan berubah pun, duduk kaki judi situ, tapi kenapa dia nak semula? Ni something wrong, orang paling panggil something wrong. Kita pun boleh siasat saja, oh dia guna ubat guna. Nah, itu cerita lain. Hak tu bab lain. Hak ni cerita dia tak ada pakai benda-benda tu semua. Tak guna sihir, tak guna ubat guna, tak guna apa-apa. Tidak ada ancaman apa-apa. Dia sama-sama redha dua-dua. Hak lelaki tu memang dah berubah, dah elok. Yang ni yang kita tak boleh halang. Nah, walaupun dulu dah jahat, lah dah berubah. Aku cerita hak lain, itu cerita lain. Baik, tuan-tuan, terima dah semak yang dirahmati sekalian. Gitu. Selesai. Nah. Nak teruskan atau berhenti? Berhenti. Masa dah habis. Time out. Ni tengok soalan kalau tak. Ada sedikit kemuskilan. Dalam satu program, semua peserta ditetapkan untuk memberi sejumlah sumbangan untuk perjalanan program. Persoalannya, jika ada dalam aktiviti program ialah diadakan pertandingan, hadiah pemenang diambil dari sumbangan tersebut. Apakah hukumnya? Ada unsur judi dan sebab duit sumbangan bukan duit yuran penyertaan, bohong pencerahan. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, jadi ada satu program. Nah, program tu ada diminta sumbangan daripada peserta, dan sumbangan itu sudah ditetapkanlah berapa banyak. Dan dalam program itu ada pula buat pertandingan. Dan pertandingan itu ada tempat yang 1, 2, 3 pemenang. Bukan untuk semua. Jadi adakah pertandingan yang dilakukan dalam program itu yang ambil duit sumbangan peserta tadi dikira judi? Ada unsur judi ataupun tidak? Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, kita tahu kalau satu program yang ada pendaftaran, contoh, bila kita nak masuk program tersebut, kita sebagai peserta kita kena daftar, contoh 100 buat contoh. Setiap peserta nak masuk mesti daftar 100. Kemudian adalah pertandingan. Pertandingan tadi diambil daripada duit pendaftaran peserta tu.
Peserta hak masuk ada 100, tapi hak dapat hadiah mungkin 3 orang contoh, ataupun 10. Nah, 10 orang. Bakat daftar 100, tapi hak dapat hadiah cuma 10 orang. 90 lagi tak dapat. Ini judi nama dia. Sebab apa? Sebab dia ada untung dan rugi. Hak dapat 10 tu untung lah. Hak 90 lagi tak dapat apa, rugi. Maka ini judi. Kalau daftar masuk RM100 program tadi, ada pertandingan, dan pertandingan jumlah hadiah pertandingan tadi tidak diambil daripada jurang pendaftaran peserta, tapi ada sponsor lain, itu tidak judi. Tidak terikat dengan duit pendaftaran tadi, dia ambil sponsor lain. Hak ni dia kata bukan duit pendaftaran, duit sumbangan, tapi sumbangan ditetapkan, contoh tetapkan seorang 100 sumbang, sama. Kalau dia siapa nak nyumbang berapa ringgit pun tak apa, itu tak apa. Hak ni ada bagi 10, ada bagi 50, ada bagi 100, hak tu tak apa, tidak tetap. Hak ni tetap dah 100 orang, sama dengan pendaftaran, trik sahaja. Nah, jadi hukum dia tetap ada unsur judi di situ. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hukum membaca Al-Quran dengan tujuan minta sedekah di kaki lima, kedai atau tempat orang berkumpul ataupun bank. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Quran diturunkan dan disuruh baca. Baca, faham makna, amal hukum hakam dia. Baik, bila kita baca Quran memang dapat pahala. Nah, Nabi sebut, aku tak cakap alif lam mim itu satu huruf. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif wa harfun wa mim harfun wa lam harfun. Aku tak cakap satu alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf itu ada 10 pahala. Alif lam mim jadi 30, so minimum. Jadi bila kita baca dapat pahala. Baca kenapa? Lillahi ta'ala. Baca kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita baca. Nabi pun suruh iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana dia akan datang dari kiamat sebagai pemberi syafaat, pembantu kamu, penolong kamu di hari kiamat. Dia akan bantu kita. Baca kerana Allah, liwajhillah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita baca ada udang di sebalik, cara itu masalah. Nah, baca nak bagi orang kesian, kita nak bagi nampak kita ni pegang agama, baca Quran nak bagi orang derma. Baca Quran nak bagi tujuan orang derma. Tu ada udang di sebalik cara kotiak. Kalau dia baca tak ada tujuan apa-apa, siapa nak derma lah, tak ada derma pun tak apa. Dia nak baca kerana Allah, nak pendengarkan Quran, tak apa. Tapi kalau kerana nak bagi orang kesian kat dia, untuk derma dengan dia baca Quran, sebab dia nyanyi lagu SG Band tak jadi. Pakai ribbon hitam, no? Kalau tak nak derma, dia tukar baca Quran pula, Yasin pula. Nah, hukum dia haram. Kalau dia jadikan Quran sebagai loncatan untuk dia dapatkan rezeki, untuk dapatkan sedekah orang, maka haram. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, siapa nak diminta sedekah angkat tangan. Cik Nasir nak diminta sedekah. Aku nak cerita ilmu pun minta sedekah. Baik, dia minta sedekah untuk apa? Sebab dia tak ada duit nak makan. Cik Nasir makan sayur pagi, capati 3 biji, RM10. Sekali lewat ayam. Contoh dia perlukan RM10 sehari untuk makan. Makan tak wajib 3 kali, sekali nak parah. Nah, 2 kali pun boleh. Jadi dia perlukan 10 ke RM15 untuk dia makan. Maka dia tak ada duit. Dia boleh tak tahu tak sedekah. Cukup 15 wajib berhenti. Keperluan dia RM15 sahaja. Cukup yang lebih RM15 tutup pergi makan. Esok nak makan pula tak ada duit, perlu 15. Tak, 15 cukup, 15 berhenti, cukup. Setakat tu dia boleh minta sedekah.
Tuan-tuan dah muslimat yang dia okey, baju dia dah 3 bulan tak tukar, dia nak beli baju apa lagi? Jangan sih, bandel. Tanya Jan. Okey baju. 30. Aku tak sampai 30 stop. Tambah duit makan 15, 45 stop. Tak boleh dah. Lebih daripada itu haram dan berdosa. Minta sedekah bukan profession. Tuan-tuan dah muslimat yang dirahmati, minta sedekah setakat keperluan. Ni minta sedekah dari pagi sampai malam. Pukul 8 pagi ada orang di Islam. Nanti balik kuliah pergi ada lagi orang yang sama. Tu untuk berapa kali tukar? 3 kali masuk bank Islam. Dia duduk dekat bank. Cukup duit masuk. Lepas tu tak mula masuk. Oi. 100,000 dah lah dalam akaun dia. Betul dia pada pergi cek. Hantar sedekah tu 100,000 duit dalam bank. Maka dia jadikan minta sedekah sebagai profession. Hukum dia haram dan berdosa. Pendapatan dia haram. Islam suruh kita bekerja, bukan minta sedekah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, oleh kerana itu nak minta sedekah sekalipun kena mengaji. Man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menjalani satu jalan belajar ilmu fardu ain, maka dengan jalan itulah Allah mudahkan jalan dia ke syurga. Tidak payah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, selesai. Jadi sekadar itu dulu. Ada lagi itu. Apa hukum pergi buat umrah dengan berhutang apabila sampai sana meninggal? Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, umrah dengan haji. Bila pergi haji lah, kita mampu baru kita pergi. Kalau kita tak mampu, kita nak berhutang, boleh atau tidak? Boleh. Dengan syarat kita boleh membayar hutang itu. Mana kita berhutang dengan bank, contoh kita nak guna 15,000, 20,000, kita hutang dengan bank, bank luluskan hutang kita sebab kita mampu bayar. Rezeki selit gaji kita, bebanan hutang kita tak banyak, kita boleh bayar sebulan 300 contoh, bank luluskan. Maka kita mampu bayar. Tak ada masalah, hutang lah, pergi lah. Sampai sana mati tu cerita lain. Mati cerita lain. Cerita dia berhutang, dia mampu bayar. Kalau dia hutang, dia mampu bayar, boleh. Nak pergi umrah, dia nak guna 10,000, dia hutang dengan bank rakyat juga contoh. Dan dia bagi slip gaji dia semua, pengesahan majikan dia semua, bank tengok, okey lulus sebab dia mampu bayar. Maka dia pun ambil duit itu pergi umrah, mati sana, tak ada masalah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab dia mampu bayar. Kalau tapi hutang dengan manusia, hutang dengan bank lah, bank Islam ataupun perbankan Islam yang tidak mengamalkan riba. Bila dia mati, dia takaful akan cover dia punya hutang, selesai. Ada masalah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, macam tu. Hutang dengan orang salah. Bila hutang dengan manusia, pergi mati sana, siapa nak bayar? Waris. Maka waris wajib membayar apa yang dia hutang. Dan kecuali orang yang memberi hutang itu mengatakan aku menghalalkan hutang itu, selesai. Kalau dia tidak halal, maka waris kena bayar. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, waris kata kami tak tahu. Ayah pergi berhutang ni kami tak tahu, tidak ada tidak ada tahid cicak, tidak ada bukti. Sebab tu bila berhutang kena ada tahid cicak. Quran suruh kita tulis hutang kita. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang beriman, bila kamu nak berhutang sampai tempoh-tempoh tertentu, maka tulis. Tak wajib tulis, sunat tulis. Bila-bila lagi nak pergi Mekah, burung pun kena lepas. Tu jangan say. Takut kita mati sana, burung kita tak mati di Malaysia. Kita mati sana, dia mati di Malaysia. Sebab apa? Tak ada orang pergi makan. Anak-anak semua tak minat burung. Kita seorang minat burung, kita tinggal, mereka tak peduli pun. Habis mati habis. Nak bagi makan tak tahu bila, nak bagi ayam tak tahu bila mati, habis burung. Sebab tu lepas. Tuan-tuan,
Ini kepala hutang dengan manusia. Beritahulah anak-anak ayah hutang dengan fulan bin fulan. Ini bukti dia. Nanti kalau jadi apa? Jadi apa pada ayah di Mekah? Kamu tolong bayar. Dulu ayah tak bayar yuran kamu ngaji. Tu. Katakan kalau ayah mati kamu tak boleh bayar hutang. Nah, kalau anak-anak ada duit, minta ni anak-anak ada hutang dengan orang bawah. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati. Jadi kita tak masalah. Mana? Hak mati kita lain. Hak hutang kalau dia boleh bayar, tak ada masalah. Baik, selesai. Okey, sekadar itu dulu tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.